Assalamualaikum. Selamat petang. Bertemu lagi dengan Cikgu Hani, Ketua Panitia Sains PT3. Seperti biasa, slot Sains PT3 jam 8 malam setiap Khamis. Okey, istimewanya pada hari ini adalah video ini cikgu buat secara premier ya anak-anak sempena menghormati bulan Ramadan. Okey, kelas tetap juga diteruskan tetapi cikgu buat secara premier. Okey, rasanya tidak terlambat untuk cikgu mengucapkan selamat berpuasa kepada anak-anak murid di luar sana. Okey, kalau anak-anak ingat lagi, kita dah habis ya topik sains tingkatan 1 bersama Cikgu Arman minggu lepas. Jadi pada minggu ini, Cikgu Hani ingin membincangkan soalan objektif format Sains PT3. Okey, so cikgu akan membincangkan soalan daripada bab 1 sehingga bab 9 Sains tingkatan 1. Semoga bermanfaat kepada anak-anak murid sempena persediaan untuk menghadapi peperiksaan pertengahan tahun nanti. Okey, jom jangan lupa saksikan jam malam malam ni jam 8 malam. Okey, di channel Cikgu Hani. Assalamualaikum dan selamat petang diucapkan pada anak-anak murid cikgu di luar sana ya. So bertemu lagi dengan Cikgu Hani dalam kelas Sains PT3 Akademi YouTuber. Okey, bermula percuma selamanya percuma. Okey, sekali lagi cikgu ingin ingatkan kelas ini cikgu buat secara rakaman. Jadi tiada CJ disediakan. Cikgu harap perkongsian cikgu pada malam ini bermanfaat kepada kamu semua ya. Kalau kamu lihat pada malam ini cikgu sendirian. Alright, so kita mulakan bacaan doa, okay? Sebelum kita mulakan kelas pada malam ni ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, amin ya rabbal alamin. Semoga perkongsian cikgu pada malam ini, iaitu pada petang ini, memberi manfaat kepada anda semua ya. Alright. Okay, seperti biasa suka untuk cikgu memperkenalkan ya ahli panitia Sains PT3 yang diketuai oleh cikgu sendiri ya, Cikgu Hani, dan juga rakan-rakan cikgu dalam panitia Sains PT3. So, kebanyakan cikgu-cikgu di sini sudah menyediakan video YouTube di channel masing-masing. So, anak-anak murid boleh melihat menonton video yang dihasilkan oleh cikgu ini supaya menambahkan pengetahuan dan pemahaman konsep sains PT3 kepada anak-anak murid ya. So tak lama lagi kita akan menjalankan peperiksaan pertengahan tahun di sekolah masing-masing kan. So semua anak-anak diharap sudah bersedia untuk menjawab soalan peperiksaan walaupun persekolahan baru sahaja bermula. Jadi pada malam ini Cikgu Hani ingin berkongsi latihan kita nak jawab latihan soalan objektif dalam sains tingkatan 1. So kalau kamu ingat semua, ingat lagi minggu lepas Cikgu Arma telah membuat kelas kelas tajuk bumi. Okey, so malam ni cikgu akan buat ulang kaji soalan objektif sains tingkatan 1 daripada bab 1 sampai bab 9. Okey, jom. Okey, so kita akan fokuskan kepada soalan bahagian A. Sains PT3 ni ada 3 bahagian. Bahagian A di mana soalan objektif 20 soalan, bahagian B saja dan juga bahagian C lebih kepada soalan yang panjang lah, soalan isi ya. Alright. Okey, kita lihat. Okey, cikgu fokus malam ni sains tentang 1 Okey. Kita bagi kepada soalan 1. Okey, apakah sistem yang terlibat dalam pengawal aturan kandungan air dalam badan manusia? Okey, so ini adalah topik 3. Okey, topik 3 kita belajar tentang homeostasis Kalau kamu ingat lagi, Cikgu Hani ada buat kelas live berkaitan dengan homeostasis ini. So, yang manakah sistem yang terlibat? Okey, jeng jeng jeng. Jawapannya adalah sistem perkumuhan. Okey. Kita pergi kepada soalan 2. Okey, rajah 2 menunjukkan satu aktiviti untuk menentukan jisim seketul batu dengan ketepatan 3 gram per sentimeter
padu. So kat sini dia bagi ketumpatan 3 gram sentimeter padu. Ya. Situ 3 gram sentimeter padu. So pada rajah ni dia dah bagi kita isi padu awal 40 cm padu. Lepas kita masukkan batu, isi padu akhirnya adalah 65 cm padu. Soalan ini dia minta apakah jisim batu tersebut. So anak-anak perlu ingat, nak cari jisim batu kita kena tahu formula. Ketumpatan sama dengan jisim bahagi isi padu. Kita ingat rumus ni. Jadi kita nak cari jisim. Nak cari jisim. Jadi jisim sama dengan isi padu darab ketumpatan. Itu darab ketumpatan. So, jawapannya adalah macam mana kita nak cari isi padu? So, kita cari isi padunya sama dengan isi padu akhir. Ni V akhir, VF lah cikgu buat V final. Ini VI, V initial. Isi padu akhir tolak isi padu awal. VF tolak VI. Berapa? 65 tolak 40 kan. So you all dapat 25 cm padu. Jadi kita darabkan 25 darab dengan 3 ketumpatannya. So you all dapat berapa? 75 gram unitnya. So jawapannya adalah yang mana jawapannya? D jawapannya 75.0 gram. Mudah saja kan? Alright. So ini adalah topik mana? Topik ketumpatan kan? Seterusnya kita pergi kepada soalan 3. Soalan 3. Rajah 7 menunjukkan satu aktiviti untuk mengkaji ciri imej yang terbentuk pada cermin satah. So kita ada objek K kat situ cermin satah. Apakah imejnya yang terbentuk? So kalau kamu ingat lagi, topik ini telah dibincangkan bersama dengan Cikgu Arma di bawah tajuk optik cahaya dan optik. So yang manakah jawapannya? Biasa tengok cermin satah kan? Dia pantun, betul tak? So jawapannya adalah A. Jawapannya adalah A. Kita pergi kepada soalan 4. Soalan 4. Rajah 10 menunjukkan susunan radas untuk menyiasat sifat sebatian R. Sifat sebatian R. Gas yang terbebas menukarkan air kapur menjadi keruh. Kalau air kapur menjadi keruh, itu menunjukkan gas apa yang terbebas? So kat sini ada gas apa? Ada gas CO2, karbon dioksida kan? So kompound R ni apa? Sebelum ni cikgu ada mention di bawah tajuk sebatian. Cikgu ada bagi contoh kat situ. Apakah contoh sebatian R di sini? So kita lihat jawapannya adalah sebatian R ni maksudnya kalau kita panaskan, dia akan membebaskan gas karbon dioksida. Apa dia jawapannya? Jawapannya adalah cangkerang telur. Cikgu pernah bagi tahu dalam kelas sebelum ni jika anak-anak murid ingat lagi. Alright, kita pergi soalan seterusnya, soalan kelima. Soalan 5. Kita ada rajah 11 menunjukkan kaedah yang digunakan untuk mengasingkan bahan. Kertas kromatografi, kita ada klorofil kat situ. Antara berikut yang manakah menggunakan kaedah yang sama? Yang pertama, kita ada mengasing etanol dalam air. Yang kedua, kita ada mengesan kandungan gula dalam darah. Yang ketiga, kita ada mengesan kandungan dadah dalam air kencing. So, yang keempat, memeriksa bahan pewarna dalam makanan. So, kaedah apa kat sini? Dia adalah kaedah kromatografi kan? So, yang mana sama dengan rajah tu. Cuba anak-anak ingat. Cuba anak-anak fikir apa jawapan ni.
So, jawapannya adalah 3 dan 4 ya. 3 dan 4 mengesan keadaan dadah dalam air dan juga memeriksa bahan pewarna dalam makanan. So, kita guna kaedah kromatografi. Okey, kalau nak mengasing etanol dalam air ni bukan dia guna kaedah lain. Okey? Alright. Boleh kita pergi kepada soalan 6. Soalan 6. Okey, diharap anak-anak semua seronok kita di bulan puasa yang mulia ni. Okey, anak-anak dengan masa sendiri boleh tengok rakaman video YouTube yang disediakan oleh cikgu-cikgu daripada Akademi YouTuber Kita tak buat kelas live tapi cikgu-cikgu sediakan kelas rakaman untuk anda boleh menonton di waktu senggang sebagai ulang kaji. Dan soalan 6, darjah 13 menunjukkan satu alat yang digunakan untuk memberi amaran awal bagi geobencana. Okey, kalau kamu ingat lagi minggu lepas Cikgu Alma ada membincangkan topik geobencana So ini adalah contoh soalannya. Okey. Antara geobencana yang berikut, yang manakah dapat dikesan dengan menggunakan alat tersebut? Okey, kita ada air pasang besar, kita ada gempa bumi, kita ada tsunami dan kita ada banjir. So, agak-agak apakah jawapannya? Yang sesuai dengan alat ini? Nampak air kan? Agak-agak apa? Semua air kan? Betul tak? Kecuali B lah, gempa bumi tak ada kan? Tak air. Right, so jawapannya adalah tsunami. Okey? Tsunami. Alright, kita pergi pada soalan seterusnya iaitu soalan 7. Okey, soalan 7 bab berapa agaknya ya? Okey, soalan 7 kita tengok. Ni topik berapa ni? Ini topik 1 Topik 1 sains darjatan 1. Senang sahaja. Bidang sains manakah yang terlibat dalam kajian tumbuhan hutan hujan? Allah, cikgu dah bagi jawapan kat sini Jawapannya botani Okey, jawapannya botani. Kalau meteorologi dia lain berkaitan dengan yang biasalah Okey, then forensik. Okey, meteorologi tu kaji cuaca forensik lain. And then geologi berkaitan tanah dengan sumber batuan forensik lain. Okey. Seterusnya kita pergi kepada soalan 8. Okey, sebelum kita berhenti rehat, kita tengok soalan 8 dulu. Okey, soalan 8 berkaitan manakah lapisan atmosfera yang membenarkan pesawat terbang dengan selamat. Ini adalah kelas cikgu sebelum ni. 2 minggu lepas cikgu ada bincangkan berkaitan dengan lapisan-lapisan pada bumi kalau kamu ingat lagi tengah malam esok sedap tidur kan. Okey, so apakah jawapannya? Okey, senang je ni. Kita ada troposfera, kita ada stratosfera, kita ada mesosfera, kita ada termosfera. Okey, jawapan yang paling tepat adalah stratosfera. Okey, mana yang tak ingat yang ataupun terlepas kelas live cikgu untuk topik ini boleh layari channel cikgu Okey, kita pergi kepada soalan 9. Okey, soalan 9 berkaitan ni topik apa? Ni topik 3 Okey, topik 3 berkaitan dengan homeostasis. Antara berikut yang manakah benar tentang kawal atur suhu badan apabila suhu badan kita meningkat melebihi 37 darjah Celsius. Dia suhu meningkat, apa yang jadi dengan badan kita? Sama ada A. badan menggigil, B. bulu roma menegak, C. salur darah mengembang, D. kurang berpeluh. Okey, yang manakah yang paling tepat? Yang paling tepat adalah salur darah mengembang. Okey. Alright, so kita pergi kepada soalan 10. Okey, soalan 10. Okey, soalan 10. Gas boleh dimampatkan kerana? Okey, kenapa gas boleh dimampatkan? Okey, ni kita belajar tentang teori kinetik jirim. Iaitu ada pepejal, ada cecair, ada gas. Apakah sifat pepejal, apakah sifat cecair dan apakah sifat-sifat gas sehingga gas boleh dimampatkan. Okey. So, zarah-zarah. Okey. Pada zarah-zarah gas terdapat banyak ruang. Sebab itulah gas tadi boleh dimampatkan. Kalau pepejal, zarah dia pada kedudukan yang rapat dan dia hanya bergetar pada kedudukannya saja. Okey, kalau cecair pula dia ada jarak-jarak. Dia ada jarak tapi masih
masih boleh berlanggar antara sama lain. Okey. Dia besar sikitlah jarak dia daripada pemejal. Tapi kalau gas, jarak dia lebih banyak ruang dia. Sentiasa berlanggar dengan dinding bekas. Okey, dia bebas bergerak. Bergerak secara rawak. Okey, so dah sampai soalan 10. Makanya kita berhenti rehat dahulu dan kita akan kembali lagi selepas ini. Okey, kita take a break ya. Okey. So, dah habis iklan. Diharap anak-anak semua masih bersama dengan Cikgu Hani Okay. Baiklah, kita sambung soalan seterusnya iaitu soalan 11. Okay, soalan 11 ni Raja 4 menunjukkan struktur atom suatu unsur. Okay, struktur atom satu unsur, diagram 4. Okay. So, dalam ni adalah yang tengah ni nukleus, kita ada proton dan neutron. Okey, yang luar ni, Y itu adalah apa? Senang je. Y itu adalah elektron. Okey, kita belajar ni dalam tajuk jadual berkala kan? Struktur atom ya. Elektron sentiasa bergerak, okey, pada petalanya ataupun orbit. Okey. Kalau proton dengan neutron, kat dalam ni kita ada proton tambah neutron kan. Itu dia tidak bergerak. Dia stay di dalam nukleus. Okey. Yang bergerak adalah elektron. Okey, kita pergi kepada soalan 12. Okey, soalan 12 antara yang berikut yang manakah berlaku semasa pembentukan pelangi? Ni kelas ini diterangkan oleh cikgu siapa? Cikgu Ong. Ya, Cikgu Ong di bawah tajuk cahaya dan optik ya kalau kamu ingat lagi. Alright, so yang mana pembentukan pelangi sama ada pembiasan cahaya, penyebaran cahaya, penyerakan cahaya ataupun penolakan cahaya. Okey, A, B, C atau D? A 1 dan 2, B 3 dan 4, C 2 dan 3 dan D 1 dan 4. Yang mana betul? Okey, jawapannya adalah pembiasan cahaya dan juga penyebaran cahaya. Okey, ingat anak-anak, pelangi disebabkan oleh pembiasan cahaya dan penyebaran cahaya. Okey, kita pergi pada soalan 13. Okey, Rajah 5 menunjukkan ujian bagi suatu gas yang mengeruhkan air kapur. Okey, gas X. Okey, air kapur menjadi keruh. Tadi cikgu ada bagi tahu kan awal-awal tadi. Ada, kalau air kapur je keruh dia uji gas apa? Okey, rasanya apa jawapannya? Kita ada oksigen, kita ada hidrogen, kita ada nitrogen dan juga kita ada karbon dioksida. So, gas mana yang mengeruhkan air kapur? Okey, gas yang mengeluarkan air kapur adalah gas karbon dioksida. Okey, CO2.
Okay, sebab itulah kalau kita minum air itu panas, kita jangan tiup. Sebab bila kita tiup, kita bernafaskan, berrespirasi, kita mengeluarkan, membebaskan gas karbon dioksida kan. Nanti penuh dalam air yang panas tu karbon dioksida, kita minum pula. Kan sifat gas karbon dioksida beresit, betul tak? Tak eloklah. Alright, sebab itulah kita tak digalakkan minum air ketika panas. Okay, sebab tu tiup-tiup kan. Alright, tunggu dia sejuk sedikit. So, kita teruskan soalan 14. Okey, soalan 14. Antara bahagian berikut yang manakah hanya dijumpai di dalam sel tumbuhan? Ini banyak senang Topik 2, sains tingkatan 1 Topik 2 kita belajar tentang sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, so yang hanya ada pada sel tumbuhan adalah apa dia yang ada pada sel tumbuhan? Okey, jawapannya adalah dinding sel sel haiwan tak ada dinding sel. Okay, so hanya ada pada sel tumbuhan. Kan juga kata soalan senang-senang aja sebab soalan objektif. Nanti minggu depan insya-Allah cikgu akan buat kelas pula berkaitan dengan contoh-contoh soalan bahagian B iaitu struktur yang pendek. Alright? Okay, soalan 15. Okay, bagaimanakah industri lombong arang batu mencemarkan alam sekitar? Okay, yang pertama kita ada hakisan tanah, yang kedua kita ada pencemaran bunyi, yang ketiga kita ada menghasilkan gas toksik dan yang keempat kita ada memusnahkan habitat hidupan liar. Okay, yang manakah jawapannya? Macam mana industri lombong arang batu tu boleh menyebabkan pencemaran alam sekitar? Agak-agak yang mana Okay, so kita lihat. Okay, jawapannya 1, 3 dan 4 boleh menyebabkan hakisan tanah. Okay, menghasilkan gas toksik dan musnahkan habitat hidupan liar. Okay, baik. Kita pergi soalan 16. Dah nak habis dah soalan dah sampai soalan 16 dah. Okay. Rajah 1 menunjukkan dua keadaan jerim. Okay, diagram 1 shows two states of matter daripada P kepada Q. Agak-agak proses apa ni? Apakah soalannya? Okay, apakah perbezaan antara keadaan P dan Q Wah, tertinggal pula huruf cikgu ni keadaan P dan Q. Okay, so kita untuk soalan bahasa Inggerisnya. What is the difference between state P and state Q? Okay, yang pertama A, jawapan yang A, saiz dan bilangan zarah. B, saiz zarah dan tenaga kinetik. Okay, C, saiz zarah dan ruang antara zarah. Okay, D, jarak antara zarah dan tenaga kinetik. Okay, agak-agak mana? Kalau saiz dengan number of particles, okay, sama tak? Dia nak yang berbeza kan? Okay. Okay, P itu sebenarnya apa? Q itu sebenarnya apa? P itu pepejar kan? Q itu cair. So, apa bezanya? Okay, iaitu jarak antara zarah dan tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni berbeza lah. Okay. Okay, soalan 17. Rajah 2 menunjukkan dua jenis pendebungaan. Okay, ada dua jenis pendebungaan. Ini adalah topik pembiakan Topik 4 pembiakan tingkatan 1 berkaitan dengan pembiakan tumbuhan ni telah diterangkan dan dibincangkan oleh Cikgu Yang Izam kalau kamu ingat lagi pembiakan tumbuhan Okay, ni ada pendebungaan J. Okay, J panjang pokok J ni. Bunga ni J tu panjang bunga pokok yang sama. Pada pokok yang sama. Okay, kalau K, nampak tak K ni? K ni dari dua pokok yang berbeza. Okay, kat sini satu, kat sini satu. K ni dua pokok berbeza. Okay, soalannya apakah? Pernyataan manakah yang benar tentang proses-proses tersebut? Okey, K adalah pendebungaan sendiri. Betul ke K pendebungaan sendiri? Ingat K tu dia dua pokok berbeza kan? Katalah ni pokok A, ni pokok B. Okey, B, J didebungakan oleh angin. Okey, kata J tu ni daripada pokok yang sama, pokok A yang sama, dia
didebungakan oleh angin. So, angin sebagai ejen pendebungaan dia. Okay, K. K menghasilkan kualiti biji benih yang sama dengan induk. Okay. Dia suruh cari yang benar. Yang benar. So, kena baca betul. Adakah K menghasilkan biji benih yang sama dengan induk? Ingat K dua pokok berbeza tau. Okay, and then D. K menghasilkan buah yang mempunyai rintangan lebih tinggi terhadap penyakit daripada J. Okay, K menghasilkan buah mempunyai rintangan lebih tinggi terhadap penyakit daripada J. Okay, kan kita ada dua jenis pendebungaan kan? Satu, apa dia? Dua apa? Satu pendebungaan sendiri, yang kedua adalah pendebungaan kacuk. Yang mana pendebungaan sendiri, yang mana pendebungaan kacuk. Okey, so manakah jawapannya? Jawapannya adalah D ya. Okey, menghasilkan buah yang punya rintangan lebih tinggi. Sebab apa? Sebab K ni pendebungaan kacuk. Okey, sebab dua pokok yang berbeza. Kalau J ni pendebungaan sendiri, pokok yang sama kan. Jadi ciri-cirinya sama je lah dengan induk. Tak ada apa yang berubah. Okay, so benda yang sama. Kalau A, B, dia dua pokok beza. Of course lah ada benda yang berbeza. Jadi rintangan terhadap penyakit tu lebih tinggi. Alright. So kita pergi kepada soalan seterusnya. Boleh? Soalan 18. Okay, soalan 18 ni bab berapa pula antara situasi berikut yang manakah berkaitan dengan pembiasan cahaya? Ini senang je, banyak berlaku dalam kehidupan kita Ini di bawah topik 8 kan. Cahaya dan optik. So kalau A kita tengok cermin. Tu apa? Muka kita sama kan muka kita? Kalau dia jerawat juga pernah ada kat muka kan? Okay, so kalau B, dia buat apa tu? Dia lampu sudur, dia sudur lampu je kan. Dia bentuk dalam bayang-bayang kan. Okey, D, dia tengok buat apa tu D? Tak jelas sangat gambarnya. Tengok matahari terbenam ke apa. Betul ke? Raja dia. Okey, C. Yang manakah pembiasan cahaya? C tu straw. Awak nampak kan straw ni? Kelihatan bengkok dalam air kan. Right. So, manakah jawapannya? Okey, jawapannya adalah C pembiasan cahaya. Kalau A tu pantulan cahaya. Alright. So, kita pergi kepada soalan 19. Okey, nampak soalannya? Soalan ni tentang bumi tentang bumi iaitu batuan jenis batuan pada bumi yang telah dibincangkan oleh Cikgu Arma kelas minggu lepas secara rakaman. Okey, mana yang tak dapat tu, yang tak belum tonton lagi, boleh pergi ke channel Cikgu Arma lah untuk ulang kaji bab yang ini tentang jenis batuan. Okey, maklumat yang berikut menerangkan tentang pembentukan batuan. So, terbentuk daripada proses penyejukan dan pembekuan magma atau lava di dalam lapisan kerak bumi. Okey, apakah jenis batuan tersebut? Okey, daripada penyejukan dan pembekuan magma atau lava dalam lapisan kerak bumi. Okey, yang mana? Sebab batu ada 3 jenis. 1, batu igneous, 2, metamorfik dan 3, sedimen kan. Okey, yang manakah yang memenuhi ciri tersebut? Okey. Jawapannya adalah batuan igneous. Okey, batuan igneous. Okey, kita pergi pada soalan yang terakhir iaitu soalan 20. Okey. Malam ni cikgu kongsi 20 soalan objektif je. Okey, sebab apa? Sebab pada bahagian A, format sains BT3, KSSM, bermula pada 2019. Okey, dia bagi pada 3 kan. Okey, bahagian A tu ada objektif question. So, objektif question tu ada 20. Jadi, malam ni cikgu bincang 20 dulu. Okey. Baiklah, rajah 1 menunjukkan bacaan 1 angkup V-nya. Okey, awak belajar benda ni dalam alat pengukuran tingkatan 1, topik 1. Okey, tentang angkup V-nya. So, macam mana nak baca? So, kamu lihat di sini skala utama dengan skala V-nya. Okey, skala utamanya ada 7 sini kan? Di sini ada 8, betul tak? Okey, lepas 7, sini berapa? Sini 5 kan? Macam mana nak baca? Okey, first kamu kena kira ni. Lepas 7 ni ada berapa sini? Ni 1, sini 2. Kan? Lepas 2 apa?
Okey, so ada 3. Kenapa cikgu letak warna hijau 3 tu? Supaya kamu perasan kat situ ada 3 And then lepas 3, kat sini ada skala linearnya kosong. Kan? Lepas 3 nak tengok skala linear bawah pula kosong. Ini tengok mana garisan yang selari dekat bawah ni. Mana garisan yang selari dengan yang skala utama. Okey, ni skala linear kan? Ni skala utama Okey, betul tak? Okey, skala utama. Okey. So, kamu tengok situ. Tu nampak selari kan? Okey, so pada garisan yang selari, garis yang pada skala linear dengan skala utama itu nombor berapa? Kamu kira lepas kosong apa? Ni 1, 2, 3. So situ apa? 4. Jadi macam mana nak baca? Yang atas ni 7.3 kan? 7.3 tambah dengan bawah 0.04. So jawapannya 7.34. Okey, 7.34 cm. Okey. So diharap anak-anak semua ingat lagi macam mana nak membaca menggunakan angkut vernier dan juga tolok skru mikrometer dalam topik yang satu tu. So perkongsian cikgu pada malam ini dah habis. Kita bincang soalan objektif. Diharap kamu semua terus belajar daripada rumah, terus menyokong Cikgu Hani. Okey, siapa yang belum subscribe lagi Cikgu Hani, diharap boleh subscribe, like, comment and share supaya ramai murid yang mendapat manfaatnya, ya. Okey, so nanti teruskan menyokong Cikgu Hani. Akan ada video-video berkaitan dengan sains PT3 dan juga kimia SPM insya-Allah. Okey. Bermula percuma, selamanya percuma. Teruskan menonton Pusat Tuition Ayu. Banyak subjek banyak subjek daripada UPSR, PT3 dan juga SPM semuanya ada. Jangan lupa share kepada rakan-rakan anda di luar sana. Segala yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu atas kelemahan diri saya sendiri. Diharap kamu semua dapat menjaga diri, dapat berpuasa dan menjalankan ibadah sepanjang bulan puasa, dapat sunat tarawih, mengamalkan sunnah dengan sebaik-baiknya di rumah. Terima kasih. Jumpa lagi daripada Cikgu Hani. Ya, tu dia. Thank you. Kerana selalu menyokong Cikgu Hani. Rasanya dah tak ada apa-apa lagi. Sampai di sini sahaja perkongsian cikgu. Jumpa lagi minggu depan. Jangan lupa setiap Khamis jam berapa? Jam 8 malam. Khamis jam 8 malam. Slot sains PT3. Dan juga jangan lupa, cikgu nak bagi tahu ni, kelas kimia cikgu pada hari Sabtu jam 8 malam juga. Masih juga rakaman. Sepanjang bulan puasa ni cikgu buat rakaman khas untuk anda semua, ya. Bye.